Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik, anak-anak, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran secara maya ataupun di atas talian. Moga adik-adik berada dalam keadaan sihat dan dapat menjalankan aktiviti di rumah seperti biasa, ya. Okey adik-adik, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk sambungan, ya. We continue for our lesson, ya. Okey, untuk topik seterusnya kita akan masuk pada tajuk isi padu luas kawasan yang berlorek dan juga isi padu. Okey. Okey adik-adik, kita sebelum kita mulakan PDPC kita sama-sama nyanyikan lagu kotak untuk mengingati rumus dan formula bagi tajuk luas dan isi padu. Okey, sama-sama kita nyanyikan. Kawan-kawan, lagu seterusnya ialah lagu kotak. Lagu kotak ialah lagu untuk menghafal formula-formula untuk mencari luas, isi padu dan sebagainya. Ayo kita menyanyi lagu. Okey, ayo adik-adik nyanyi sama-sama sambil joget-joget, senang-senangkan diri kat rumah, ya. Ada aktiviti pergerakan di rumah. Papaku pulang dari kota, papaku belikan kotak besar. Panjang darat lebar itu luasnya, panjang darat lebar darat tinggi isi padunya. Tengah darat tapak darat tinggi, formula luas segitiga. Tambah semua ukuran sisinya, formula untuk perimeter. Ada dua bentuk segi empat, segi empat sama segi empat tepat. Ada tiga bentuk segitiga, sama sisi sama kaki segitiga tepat. Mudah bahagikan bilangan, itu formula mencari purata. Purata darabkan bilangan, itu formula mencari jumlah. Jumlah bahagikan purata, itu formula mencari bilangan. Marilah kawan, marilah teman, hafalkan untuk UPSR. Okey, itu dia adik-adik, ya. Lagu ataupun rumus bagi tajuk luas dan juga isi padu. Okey adik-adik. Pada hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk luas bagi kawasan yang berlorek, ya. Okey adik-adik, kita teruskan. Okey. Saya akan bagikan contoh di sini, ya. Satu contoh yang berkaitan untuk mencari luas kawasan yang berlorek. Okey. Okey, ukuran yang diberi contohnya 6 cm, 11 cm. Okey, ini ke sini 4 cm. Dan kita letakkan tanda sama, ya, bagi kedua-dua ukuran itu. Okey adik-adik. Sekarang macam mana kita ingin mencari luas kawasan yang berlorek, ya? Okey, langkah yang pertama yang perlu kita adakan adik-adik, yang perlu kita buat, ya, the first step we have to do, ya. Okey. Kita perlu mencari luas bagi keseluruhan, ya. Luas keseluruhan. Saya tuliskan sini luas keseluruhan, ya. Okey, luas keseluruhan ini bermaksud luas ini semua. Semua ini. Okey, satu petak segi empat tepat yang besar itu. Okey, kita ingat formulanya untuk mencari luas segi empat. Luas segi empat formulanya adalah apa dia adik-adik? Iaitu panjang darab lebar itu luasnya. Okey, jadi panjang darab lebar, ya. Okey. Okey, masukkan nomornya. Okey, ukuran yang bagi luas
ataupun ukuran bagi segi empat tempat itu. Okey, kita ambil yang pertama, yang ini. Ya, panjangnya iaitu 11 cm. Okey, darabkan dengan lebarnya. Yang ini lebarnya adik-adik iaitu 6 cm. Okey, dan hasilnya adik-adik kita akan dapati jawapannya adalah 66 cm dengan lupa untuk luas iaitu tanda kuasa 2 ataupun persegi, ya. 66, saya tulis kat sini 66 cm persegi. Okey, itu yang pertama. Okey, langkah yang kedua adik-adik, kita perlu mencari luas kawasan yang tidak berlorek, yang ini, ya. Okey, luas kawasan yang tidak berlorek. Okey, kita ambil, kita letakkan di tepi ini berapa ukurannya. Okey, berapa ukurannya? Kalau daripada sini sampai ke sini adalah 6 cm. Jadi ini separuh, jadi berapa adik-adik? Okey, bermaksud 3 cm. Yang ini pun 3 cm. Jadi kita perlu mencari luas bahagian tak berlorek ini saja. Okey. Okey, kita tuliskan kat sini luas segi 4. Tadi kalau segi 4 kecil pula, ya. Segi 4 yang kecil iaitu panjang darab lebar, lagi sekali, iaitu 4 cm darabkan dengan 3 cm. Okey, hasilnya adik-adik, kita dapati jawapannya adalah 12 cm persegi. Okey, sekarang adik-adik, untuk mencari luas hanya kawasan yang berlorek saja. Okey, kita ambil luas keseluruhan ataupun luas segi 4 petak yang besar ini, tolakkan luas segi petak yang kecil, ya. Luas segi petak yang kecil. Okey, kita ambil jumlah ataupun ukuran luas bagi segi 4 petak yang besar iaitu 66 cm persegi, tolak dengan luas segi 4 yang kecil, ya, iaitu 12 cm persegi. Jadi jawapannya adik-adik, kita mendapati bahawa jawapan yang terakhir ataupun luas bahagian yang berlorek sahaja adalah 54 cm persegi. Okey, saya ingatkan di sini adik-adik, jika adik-adik confuse ataupun rasa keliru untuk menulis unitnya, jadi adik-adik tidak perlu menulisnya, ya. Daripada awal lagi tak perlu tulis ni semua, ya. Okey, tak perlu tulis, hanya menulis nombornya sahaja. Okey, itu yang pertama adik-adik. Okey, yang kedua adik-adik. Sebagai yang kedua, untuk mencari luas bagi kawasan berlorek, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, saya bagikan contohnya. Okey, contohnya seperti ini. Okey, itu lebih kuranglah saya lukis ni, ya. Okey, contohnya di sini 17 meter pula, kita taruh meter pula, ya. 24 besar sikit, ya. Ataupun yang lebih kecil sikit, 12 kita taruh dalam 12 ataupun 12 meter. Okey, di sini mungkin kita taruh 8 meter dan juga 3 meter. Okey, contohnya saja, ya. Okey. Okey, di sini adik-adik, macam mana kita nak mencari luas kawasan yang berlorek? Okey, lagi sekali adik-adik, kita ingat formula bagi luas segi 4, iaitu panjang darab lebar itu luasnya. Okey, panjang darab lebar, kita ambil luas keseluruhan, ya. Luas keseluruhan ataupun luas segi petak yang besar ini, ya. Segi 4 tempat yang besar itu. Okey, nak cari luasnya iaitu panjang darab lebar, ya. Lagi sekali kita kena ingat. Okey, kita ambil panjangnya di sini iaitu 17 dan darabkan dengan lebarnya iaitu 12. Okey, kita mendarab seperti biasa adik-adik, ya. Boleh letak buat kat tepi sini 17 darab 12, kita akan dapat okey 4 1 3, okey 7 1. Dan kita akan dapat 4 sifar
204. Okey, masukkan adik-adik 204 untuk jawapan luas segi empat tepat yang besar, iaitu 204 meter persegi, ya. Okey, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, kita perlu mencari luas segi petak ataupun petak segi empat tepat yang kecil ini. Yang ini, yang dalam ini, yang tidak berlorek, ya. Okey, sama juga, ya, formulanya luas bagi petak segi empat tepat, iaitu panjang darab lebar, kita akan dapat 8 meter darab dengan 3 meter. Kita akan dapat 24 meter persegi, ya. Okey adik-adik. Sekarang apabila kita nak mencari luas hanya kawasan yang berlorek ini saja, okey, ambil luas keseluruhan ini 200, ini, ya, 204 cm persegi, tolakkan, boleh buat dalam bentuk lazim, tolakkan dengan 24 cm persegi. Okey, hasilnya adik-adik iaitu sifar 81, 180 cm persegi. Okey, ini luas bagi kawasan yang berlorek ini sahaja, ya. Okey adik-adik. Okey, boleh faham untuk mencari luas kawasan yang berlorek bagi segi empat tepat, ya. Okey, kita teruskan lagi adik-adik. Okey adik-adik, kalau tadi kita mencari luas bahagian berlorek yang melibatkan rajah yang berbentuk segi empat tepat ataupun segi empat, sekarang kita teruskan lagi dengan mencari luas bagi kawasan yang berlorek bagi rajah yang berbentuk segi tiga, ya. Sebagai contoh kat sini, ya. Okey, contohnya sebuah rajah. Okey. 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 Di mana yang tengah ini dilorekkan untuk mencari luasnya. Okey adik-adik. Ukurannya, ya, ukurannya 16 ataupun 6 cm. Di tepi ni kita boleh taruh yang lebih mudah sikit, 12 cm, ya. Dan daripada bawah, okey, daripada bawah, okey, ini kita taruh 18 cm, dan yang bawah ini kita taruh 12 cm. Okey adik-adik, langkah yang pertama adik-adik, apa yang perlu kita buat, iaitu untuk mencari luas keseluruhan, ya. Luas keseluruhan bagi petak ataupun rajah segi empat tepat ini, ya. Ingat adik-adik formula mencari luas segi empat tepat. Okey, formulanya iaitu luas segi empat, iaitu apa dia? Panjang darab lebar itu luasnya. Okey, masukkan ukurannya, iaitu 18 darabkan dengan 12. Terpulang adik-adik nak tulis unitnya ataupun tidak. Kalau nak tuliskan 18 cm, darabkan dengan 12 cm. Okey, dan hasilnya adik-adik, adik-adik boleh menulis atau menjawab, mengira menggunakan bentuk lazim, ya. Okey, 216 cm persegi. Okey, itu untuk luas keseluruhan. Okey, adik-adik, oleh kerana rajah ini mengandungi dua bentuk segitiga yang perlu kita tolak nanti, jadi kita kena kira satu persatu. Okey, saya namakan di sini segitiga A dan sini segitiga B. Okey, adik-adik, kita mencari luas dahulu bagi luas segitiga A. Okey, adik-adik, apa formula luas untuk mencari luas segitiga? Iaitu tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, jangan lupa tu. Tuliskan tapak darab tinggi bahagi 2. Okey. Masukkan ukurannya, iaitu 6 darabkan dengan 18, ya. Okey, ataupun boleh tuliskan unitnya, ya. Okey, 6
cm darabkan dengan 18 cm, ya. Okey, yang ini. Ini A, ya. Okey. Yang ini pun sama 18 adik-adik, ya. Okey. Jadi jawapannya adalah kita akan dapat 50 okey, 6 18 kita akan dapat di sini. Okey. Okey, lihat di sini 6 18. Okey, kita boleh buat di tepi sini 18 darab 6. Okey, 8 48 4 jadi 108. 108 cm persegi. Itu yang pertama adik-adik, ya. Okey. Yang kedua adik-adik, kita perlu mencari luas bagi segitiga B ni, ya. Okey, luas segitiga B. Sama juga tapak darab tinggi. Yang ini, okey, ini belum dibahagi dengan 2 ya adik-adik. Bahagi. Okey, saya padamkan dahulu di sini. Bahagi 2, ya. Okey. Jadi kita boleh kecilkan dia ataupun permudahkan, kita akan dapat 54 cm persegi. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, mencari luas segitiga B, ya. Sama juga tapak darab tinggi bahagi 2, iaitu masukkan ukurannya 18 bagi ini, ya. Okey, ini 18 cm darab 12 cm bahagi 2. Boleh permudahkan, okey, dengan 6, ya. CP2 jadi 2 darab 6 12. Okey, tinggal hanya 18 darab 6, kita akan dapat 50. Okey, 8. Boleh apa ni, kira dari tepi. 8 4 108 cm persegi. Okey, dua-dua rajah untuk segitiga ataupun luas untuk segitiga itu telah kita dapati jumlah ataupun ukurannya, iaitu 108 dan juga 54 cm persegi. Okey, now adik-adik, untuk mencari hanya luas segi ataupun kawasan yang berlorek saja, kita ambil luas keseluruhan, iaitu 216 cm persegi. Tolakkan terus, nak buat bentuk lazim pun boleh, nak buat satu persatu boleh. Tolak dengan yang ini, luas segitiga A, iaitu 54 cm 54 cm persegi, dan tolakkan dengan satu lagi 108 cm persegi. Okey. Sekarang kita boleh buat secara bentuk lazim. Okey, saya tunjuklah secara bentuk lazim di bawah ni, iaitu 216 tolak 54, kita dapat 2, okey, 6 dan 1. Ya, naikkan 162 tolak lagi 108, kita akan dapat 54 cm persegi bagi luas kawasan yang berlorek ini adik-adik. Okey? Okey adik-adik, boleh faham tu? Panjang sikit. Ini melibatkan, kalau biasa dalam UPSR, 5 markah, ya. Okey. Baik adik-adik, kita teruskan sedikit lagi untuk mencari isi padu, ya. Untuk mencari isi padu. Okey. Okey adik-adik, untuk mencari isi padu, mudah je isi padu. Apa formula isi padu adik-adik? Iaitu panjang darab lebar darab tinggi isi padunya. Okey, itu dia. Okey, sebagai satu contoh, ya. Contoh di sini yang melibatkan isi padu. Okey, kita lukiskan sebuah rajah yang berbentuk kuboid, ya. Okey. Okey. Lebih kurang macam tu. Saya taruhkan nomornya mungkin 4 cm, 5 cm dan juga 12 cm. Okey adik-adik.
Untuk mencari isi padunya, apa formulanya? Iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Okey, sekarang kita ambil je. Ukurannya masukkan. Iaitu 4 darab 5 darab 12. Ini kalau nak masukkan unit, masukkan unit kalau yakin, ya. Okey, kalau yakin tuliskan semula. Okey, 4 cm darab 5 cm darab 12 cm. Okey. Jadi kita akan dapati jawapannya iaitu, okey, lihat betul-betul, 12 darab 5 kita akan dapat 60 darab 4 240 cm 240 cm padu. Jangan lupa adik-adik. Okey, saya ingatkan di sini, kalau adik-adik mendarab satu persatu, contohnya 4 cm darab 5 cm, ya. Okey, hasil 20 cm ni, adik-adik ingat 20 cm apa? 20 cm persegi. Barulah darab lagi dengan 12 cm persegi, 12 cm. Dan di sinilah baru kita dapat 240 cm persegi seperti ini. Hati-hati adik-adik. Biasanya dalam UPSR, orang menjawab di sini, adik-adik, ya, ada murid-murid yang menjawab di sini, dia tanpa ada persegi ni, ya. Tak ada ini. Ya, tak ada itu bermaksud dia telah membawa satu jawapan yang salah. Jadi jawapan yang seterusnya tidak akan dikira markah, ya. Ingat tu adik-adik, ya. Okey. Jadi tuliskan di sini persegi. Itu okey. Untuk mencari isi padu. Okey adik-adik. Itu untuk mencari isi padu. Okey. Dalam UPSR adik-adik, biasanya soalan isi padu ini dia melibatkan soalan yang mereka ataupun penggubah soalan ini memberi soalan yang melibatkan isi padu diberi, ya. Isi padu diberi. Sebagai satu contoh, ya. Isi padu diberi. Okey, sebagai satu contoh di sini, di mana soalan itu minta untuk kita mencari tinggi ke, mencari lebar ke, atau mencari panjangnya, ya. Okey adik-adik. Okey, sebagai satu contoh di sini. Ini bentuk soalan UPSR lebih kurang, ya. Okey. Contohnya sini 4 meter, okey, sini mungkin juga 6 meter, di sini tidak dinyatakan. Mungkin P meter, tak tahu apa, ya. Di sini tak tahu apa, ya. Okey. Jadi isi padu diberi contohnya, ya. Contohnya isi padu diberi 24. Okey, dia kata isi padu diberi iaitu 240 meter persegi. Okey. Jadi sekarang adik-adik, macam mana kita nak menyelesaikannya? Kita hanya masukkan saja dalam formula. Okey, apa formula isi padu? Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan isi padu. Apa isi padu? Iaitu 240 meter persegi. Okey, masukkan ukuran yang diberi. Panjang 4 meter. Masukkan lebar 6 meter. Dan tingginya tak ada, ya. Okey. Jadi kita selesaikan, ya. Macam mana nak selesaikan? Terus selesaikan. 240 bahagikan dengan 4 ataupun satu persatu kita selesaikan. 4 darab 6. Jadi kita dapat 24 meter darab berapa? Sama dengan 240 meter. Okey, ingat adik-adik? Darab kita tak boleh. Lawan darab apa? Iaitu bahagi. Jadi 240 meter persegi, ya, bahagi dengan 24 meter. Dan hasilnya adalah 10 meter, 10 meter, ya. Okey, jadi tingginya ataupun P
PM yang diberi ke atas tu, iaitu tinggi ini adalah 10 meter. Okey. Boleh faham adik-adik? Ya, untuk mencari tingginya. Okey. Jadi saya rasa itu boleh faham. Adik-adik semua dah jelas. Jika adik-adik kurang jelas, bolehlah personal WhatsApp dengan Sir, ya, untuk kita perkembangkan lagi macam mana cara nak selesaikan suatu masalah. Jadi lain sekali saya harapkan semua dapat stay at home, jaga diri masing-masing, berada di rumah, dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pakai mask, face shield itu dan sebagainya. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di lain kali. Okey, hai bye bye. Kita jumpa lagi. Thank you. Have a pleasant day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.